Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan ajarkan anda step by step cara-cara untuk nak install satu benda yang bernama Home Assistant ke dalam sebuah komputer kecil, Raspberry Pi. Bagi penggemar smart device atau smart home, antara masalah yang selalu akan kita hadapi adalah apabila kita beli produk dari pelbagai brand, maka telefon kita ni dia akan penuh dengan macam-macam jenis application untuk nak control semua smart device tu. Jadi dulu pernah ada orang tanya saya, ada tak cara supaya kita boleh control semua smart device ni daripada macam-macam brand ni dari satu app yang sama? Tak payah nak buka banyak-banyak app. Maka jawapan kepada soalan tu adalah dengan menggunakan Home Assistant. Home Assistant ni lah, kalau saya nak habak secara mudah lah kan. Dia adalah satu platform open source ni yang akan membolehkan kita untuk nak integrate ataupun nak masukkan device-device smart home kita tu daripada macam-macam brand tu ke dalam satu platform. Contohnya kan, anda boleh integratekan produk dari Tuya, Smart Life, Aqara, Sonos, Philips Hue dan macam-macam lagi lah. Semua masuk ke dalam hub tu. Jadi Home Assistant ni, dia akan jadi satu central control system untuk smart home anda. Selain daripada nak integratekan produk-produk dari pelbagai brand, Home Assistant ni juga orang gunakan untuk nak buat benda-benda yang canggih. Contohnya dashboard untuk nak control smart home anda tu. Daripada situ yang anda tengok orang ada satu panel ke apa ke yang mana dia boleh tekan untuk buka lampu, buka tirai dan sebagainya. Nampak macam canggih. Jadi benda tu kita boleh gunakan Home Assistant untuk buat. Okey, jadi mesti anda nak tanya, macam mana kita nak install Home Assistant kan? Dia jenis app apa? Okey, Home Assistant ni sebenarnya dia adalah satu benda yang kita kena install dan run dia seperti lebih kurang macam operating system yang mana anda boleh letak dalam macam-macam platform. Contohnya anda boleh letak dalam Windows lah, anda boleh letak dalam macOS, Linux ataupun virtual machine, macam-macam. Dan termasuklah satu benda yang dipanggil komputer kecil Raspberry Pi tu. Jadi dalam contoh kali ini, saya akan tunjukkan penggunaan Home Assistant dan Raspberry Pi kerana itu adalah contoh yang paling mudah untuk anda mulakan perjalanan anda dengan Home Assistant. Okey, jadi apa yang anda perlukan untuk nak buat contoh ni adalah satu unit Raspberry Pi version 4 ataupun version 3 dan satu unit SD card. Dan SD card tu saiz yang paling minimum pun lebih kurang 8GB tu dah okey dah lah. Okey, jadi video ni saya buat kepada dua bahagian. Bahagian pertama tu saya tunjukkan cara-cara nak install Home Assistant ke dalam Raspberry Pi tu sampai selesai dan cara nak gunakan application Home Assistant dalam telefon anda. Bahagian kedua pula, saya akan tunjukkan contoh bagaimana anda boleh integratekan salah satu smart device ke dalam Home Assistant ni. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk integratekan barangan Sonos. Jadi nanti anda boleh tengok saya buka dan tutup lampu menggunakan aplikasi Home Assistant tu. Jadi jom kita tengok bahagian yang pertama dulu. Untuk bahagian pertama ni, kita akan download Home Assistant dulu. Jadi dekat sini anda bolehlah buka Firefox ataupun Chrome dan anda search untuk Home Assistant ataupun Google search lah Home Assistant tu. Okey, jadi bila anda search untuk Home Assistant, sepatutnya anda nampak dia punya result lebih kurang macam ni. Macam saya dapat ni Home Assistant nombor 1 ni, klik dekat website dia tu. Jadi inilah dia punya website untuk Home Assistant. Jadi apa yang anda buat adalah klik dekat Get Started ni, kemudian dia akan bawa anda kepada page Get Started ni. So dekat sini ada macam-macam lah. Okay, kita nak pergi ke bahagian installation ni dulu. Tekan kat situ dan dia akan bawa kepada installation details. Jadi kalau anda turun kat bawah dalam page ni dia beritahu lah cara-cara nak install Home Assistant untuk pakai Windows ke, pakai macOS ke, pakai Linux dan sebagainya. Lepas tu dia beritahu jugalah contohnya compare installation method semua-semua ni. Dan untuk kali pertama ni kita akan buat untuk install menggunakan Raspberry Pi ni dulu. Jadi klik dekat situ. Dalam page Raspberry Pi ni, dia ceritalah dekat anda yang anda boleh gunakan Raspberry Pi version 4 atau version 3. Dan untuk contoh ni, saya gunakan version 4 lah. Kalau anda ada version yang di bawah nombor 3 tu, saya tak berapa galakkan sebab takut dia slow. Okey, seterusnya, anda kena download satu benda namanya Balena Etcher ni. Saya sebut betul lah, Balena kan. Okey, benda ni ada download. Okey, kegunaan Balena Etcher ni adalah, dia adalah satu application yang kita akan gunakan untuk nak burn image daripada Home Assistant tu masuk ke dalam SD card. Itu, okey. So anda download exe file dia tu, lepas tu anda double klik, anda akan lalui dia punya installation ni. So anda install macam biasa. Sepatutnya kalau tak ada masalah apa, anda akan nampak dia punya GUI lah ataupun dia punya window Balena Etcher tu. Okay, macam contoh dia macam ni. Ni maksudnya benda tu dah run elok lah.
Okey, so sekarang ni kita patah balik kepada bahagian page Home Assistant dekat Raspberry Pi tu. So saya kecilkan benda ni. Okey, yang page Berlina Action ni anda boleh tutup sebab kita dah tak guna dah. Okey, patah balik dekat bahagian Raspberry Pi ni. Sekarang anda turun ke bawah sikit, anda akan nampak satu link untuk nak download dia punya image. So dia ada untuk Raspberry Pi version 4 dan version 3. Lepas tu dia ada yang version 64 bit dan 32 bit. Jadi untuk contoh ni saya tunjuk yang Raspberry Pi 4 ni yang version 64 bit. Okey, bila anda nampak link tu, apa yang anda kena buat? Anda copy link tu. Okay, anda boleh copy ataupun tekan copy kat situ. Lepas tu dalam Berlina Etcher ni anda nampak dia tulis flash from URL ni. Anda tekan benda tu. Okay, sekarang anda paste link tu dekat situ. Link yang kita copy daripada page Home Assistant tu. Okay, jadi sebelum anda tekan OK, pastikan anda dah masukkan SD card tu kepada komputer anda. Kalau semuanya okey, sepatutnya anda nampak window seterusnya macam ni lah. Okey, sekarang saya tarik sikit Berlina Etcher ni pergi kat tengah. Okey, saya minimize semua benda-benda lain. Alright. Jadi kalau anda dah cocok SD card dekat komputer anda, kalau anda tengok dekat bahagian select target ni, SD card anda patut ada dekat situ lah. Macam contohnya ni saya punya yang 15.9 gig ni. Alright, yang bahagian yang pertama tu tadi yang GitHub tu lah. So itu kita tak payah kacau. Okey, kalau semua dah okey, anda tekan flash. Jadi sekarang ni akan bermulalah proses untuk nak flash Home Assistant tu masuk ke dalam SD card tu. Jadi anda tunggulah proses ni sampai habis. Memandangkan proses ni dia agak panjang sikit, jadi saya potonglah bahagian masa duk tunggu dia flashing tu. Okey, jadi sepatutnya kalau semua benda berjalan dengan lancar, anda patut nampak dia tulis finishing macam ni lah. Tapi sambil-sambil tu saya cerita sikit dekat anda, sebab sekarang ni Berlina Etcher dia tengah duk download image Home Assistant tu terus daripada internet dan burn kepada anda punya SD card. Jadi proses ni mungkin dia akan makan masa sikit lah. Jadi kalau anda nampak dia lambat tu, itu memang normal. Dia ikut kelajuan internet anda juga. Sementara duk tunggu Berlina Etcher ni finishkan semua proses tu, kalau anda nampak window ada bagi macam notification yang dia kata kena format SD card ke apa ke, anda jangan format lah, anda cancelkan benda ni saja. So benda ni memang normal, anda akan nampak benda tu. Jadi biarkan saja Berlina Etcher tu buat kerja sampai habis. Kalau tak ada sebarang masalah, sepatutnya bila semua dah selesai, anda nampak dia tulis flash complete macam ni. Jadi sekarang ni, anda dah boleh eject lah SD card tu daripada komputer anda. Sekarang kita dah boleh masukkan SD card kepada kita punya Raspberry Pi. Okey, macam saya kata tadi, saya gunakan Raspberry Pi version 4 ni lah. Okey, yang paling penting ni adalah network cable. Jadi sambungkan network cable kepada anda punya Raspberry Pi. Lepas tu anda ada option untuk nak sambungkan monitor. Monitor tak perlu pun, tak apa sebenarnya. Keyboard sebenarnya tak payah. Dan last kali yang power ni lah. Kenapa saya kata keyboard dan monitor semua tak perlu? Sebab nanti kita akan akses Home Assistant tu daripada web browser. Ni saya tunjuk dekat anda Home Assistant punya proses untuk boot up. Jadi kalau anda cocok monitor kepada Raspberry Pi anda, sepatutnya anda nampak benda macam ni lah. Jadi disebabkan itu, kalau anda tak sambungkan monitor, maka anda kena tunggu sekejap sampai keseluruhan proses boot up Home Assistant tu selesai. Dekat sini saya kongsi sikit lah. Untuk kali pertama boot up Home Assistant ni, dia mungkin makan masa sikit. Okey, so kalau selesai nanti, sepatutnya kalau ada monitor, anda boleh nampak alamat IP untuk Home Assistant tu. Okey, tapi sebenarnya kita tak perlukan IP ni untuk akses dia. Kalau anda agak-agak proses boot up Home Assistant tu dah selesai, anda pergi balik dekat komputer anda dan buka balik website Home Assistant tu, turun dekat bawah, nampak dia tulis start up Raspberry Pi tu kan? Ni dia ada satu link dekat sini. Dia tulis homeassistant.local lepas tu colon 8123. Anda copy benda tu, lepas tu paste dekat dalam browser tu macam ni. Lepas tu tekan enter. Sepatutnya kalau tak ada masalah apa-apa, anda boleh buka link ni dekat mana-mana komputer dalam rumah anda dan anda patut nampak page ni, create account ni. Sebab masa mula-mula kita nak pakai Home Assistant, anda kena create account dulu. Jadi untuk contoh ni, dekat bahagian name, username semua ni saya letaklah pendakwah teknologi. Jadi ada isilah apa-apa yang anda nak isi dekat sini. Jadi apabila anda dah create account, nanti dia akan tanya anda lah benda-benda macam ni. Contohnya location, time zone semua ni. Jadi dekat sini anda boleh set lah macam unit system nak pakai matrix ke, imperial ke apa ke. Tapi jangan risau, semua benda ni anda boleh set kemudian kalau anda tak set sekarang. Macam sekarang, saya location ni saya tekan detect, dia beritahu lah time zone saya dekat Kuala Lumpur. Lepas tu saya dah rasa okey, saya tekan next. Dekat bahagian seterusnya ni, dia tanya pasal nak share analytics. Pada saya tak payah check apa-apa lah, just tekan next saja. Dan kemudian dekat bahagian yang seterusnya ni, dia punya integration, yang ni kita akan set kemudian. So yang ni pun anda tekan finish, habiskan saja. Kalau semua okey, maka anda akan dimasukkan ke Home Assistant. Inilah dia rupa website ataupun web interface Home Assistant.
Sekarang saya akan tunjukkan dekat anda cara nak install aplikasi Home Assistant dalam telefon anda. Jadi saya gunakan Android. Anda boleh buka Play Store dan search untuk Home Assistant. Okey, sebenarnya benda ni sama juga untuk iOS. Home Assistant ni ada dekat dua-dua platform. Okey, sekarang install saja application tu. Bila application tu dah habis install, buka dia, kemudian tekan dekat bahagian enter address manually ni. Lepas tu dekat Home Assistant URL tu anda boleh pakai nama yang Home Assistant local tu ataupun anda boleh masukkan alamat IP yang anda nampak dekat skrin tadi. Jadi macam untuk contoh ni, saya gunakan IP address sebab sebelum ni saya tunjukkan dekat anda macam mana nak gunakan dia punya URL. Jadi kalau IP address pun sama juga macam ni, anda cuma masukkan IP dan port number tu. Jadi sekarang ni anda masukkanlah username dan juga password untuk Home Assistant anda. Kalau semua okey, bila anda tekan next, maka anda akan dapat satu dia kata connect to Home Assistant ni. Anda tekan finish dan sekarang anda nampak anda punya Home Assistant dashboard. Sama macam apa yang anda nampak dekat web browser tadi. Okey, selesai sudah bahagian pertama video ni. Jadi sekiranya anda dah ikuti bahagian pertama ni, maka sepatutnya insya-Allah Home Assistant anda dah berjalan dalam Raspberry Pi anda tu. Untuk bahagian seterusnya, saya akan tunjukkan cara-cara untuk nak integratekan satu smart socket dari Sonoff supaya kita boleh control on dan off smart socket tu dari dashboard Home Assistant kita. Saya akan mulakan bahagian kedua ni dengan cara-cara untuk nak register akaun e-Wheeling yang akan kita gunakan dalam Home Assistant tu nanti. Jadi bagi mereka yang dah ada akaun e-Wheeling, anda boleh skip ke bahagian konfigurasi e-Wheeling dalam Home Assistant. Okey, jom kita tengok bahagian yang kedua. Untuk nak register akaun e-Wheeling, anda kena gunakan aplikasi e-Wheeling tu sendiri. Jadi anda boleh masuk ke dalam phone anda, contohnya saya pakai Android, dan anda search untuk e-Wheeling. Jadi anda akan nampak ni lah. Okey, installkan e-Wheeling Smart Home ni. Jadi kalau Android pun anda nampak macam ni, kalau anda pakai iOS pun anda nampak nama yang sama, e-Wheeling. Jadi install lah mana-mana platform sama saja. Bila installation tu dah habis, anda buka app e-Wheeling tu. Okey, anda tunggu saat lagi dia akan keluar lah dia punya terms and conditions semua ni. Ni anda agree saja. Okey, dekat page ni anda nampak create new account tu. Anda tekan benda tu, kemudian dekat bahagian register ni dia suruh pilih country ataupun negara ni. Jadi masukkan Malaysia. Jadi nampak macam seolah-olah kita nak masukkan nombor telefon kan. Anda tekan dulu next. Kemudian nanti anda tengok dia boleh masukkan mobile ataupun email. Jadi kalau anda tak nak pakai nombor telefon, maka anda boleh pakai email untuk nak register dan login nanti. Sama saja dua-dua. Lepas anda dah masukkan email anda tekan verification code tu, nanti dia akan hantar kod tu dekat email anda. Jadi anda ambil kod tu daripada email dan masukkan dekat bahagian verification code tu. Sambil tu nanti anda masukkanlah password apa yang anda nak pakai. Bila semua dah okey, anda tekan done. Bila proses pendaftaran tu dah selesai, maka anda akan masuklah kepada main screen macam ni. Inilah dia tulis My Home ni. Buat masa sekarang, saya tak ada device lagi. Untuk contoh ni, saya gunakan satu Sonoff Smart Socket model S26. So sekarang ni saya tengah buat proses pairing. Saya tekan button dia tu selama 5 saat. Jadi akan masuk pairing proses. Dan dalam application e-Wheeling tu, saya buat quick pairing lah untuk nak masukkan Sonoff S26 ni ke dalam saya punya e-Wheeling punya account. Kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut tentang Smart Socket Sonoff model S26 ni, anda boleh tengok saya punya satu video unboxing ataupun review pasal model ni spesifik. Jadi dalam video tu saya tunjukkan contoh penggunaan dan bagaimana anda boleh buat pairing punya proses tu. Kalau semuanya berjalan lancar, anda patut nampak skrin yang ditulis device added successfully ni lah. So dekat sini anda boleh rename nama device tu. Saya bagi nama dia S26. Mudah untuk saya nak tunjuk contoh lepas ni. Untuk nak pastikan benda ni betul-betul berjalan, maka saya buatlah demo untuk nak buka tutup lampu bulb yang saya sambungkan kepada smart socket tu. Jadi saya on off pakai application e-Wheeling tu. Untuk bahagian seterusnya, kita akan buat integration di antara e-Wheeling dengan Home Assistant. Jadi buka browser anda dan search untuk e-Wheeling integration for Home Assistant. Lebih kurang macam itulah saya tulis search dia tu. Jadi anda patutnya dapat result lebih kurang macam ni. Jadi yang pertama tu nampak how to add your Sonoff devices to Home Assistant. Tekan benda tu. Jadi dalam website ni kita nak tengok satu bahagian saja dekat bahagian installation ni sebab dia ada satu link dekat situ yang kita nak. Anda tengok link yang saya highlight ni, anda copy benda tu. Kemudian anda masuk balik ke dalam Home Assistant dan tekan supervisor ni kat belah kiri punya menu ni, nampak dia tulis supervisor, tekan kat situ. Lepas tu dekat atas tu dia ada macam-macam benda, dia tulis dashboard lah, add-on store lah, backup lah sistem, tekan dekat add-on store ni.
Dekat sini ni anda boleh tengoklah senarai benda-benda yang anda nak tambahkan integration kepada Home Assistant. Tapi ada benda yang tak ada. Macam contohnya e-wheeling ni tak ada dekat sini. Jadi kita kena tambahkan secara manual. Sekarang apa yang anda kena buat adalah tekan yang 3 butang ni. Anda akan nampak dia tulis repositories ni. Tekan benda tu. Dan kita nak masukkan link yang kita copy tadi tu dekat manage add-on repository ni. Anda pastekan link yang anda copy tadi tu. Lepas tu tekan butang add. Bagi dia masa sikit, lepas tu bila semua okey, nanti anda nampak e-wheeling add-on tu keluar dekat situ. Sekarang anda dah boleh close lah manage add-on repository punya window ni dan kita nak tengok e-wheeling smart home punya add-on ni. Anda klik dekat e-wheeling smart home punya add-on ni, lepas tu ini adalah information page lah untuk e-wheeling smart home tu. Dia ada bahagian troubleshooting semua tu, nanti kita akan tengok balik. So apa yang penting adalah sekarang ni kita nak install ni dulu. Tekan install tu. Bila installation dah selesai, anda patutnya nampak beberapa option ni lah. Start on boot, lepas tu watchdog, lepas tu show in sidebar. So yang start on boot tu kita enable je sebab kita nak benda ni sentiasa start bila kita boot sistem tu. Kemudian anda tengok dekat bawah tu dia tulis show in sidebar tu, anda check benda tu sekali. Lepas tu e-wheeling smart home tu akan dimasukkan ke dalam sidebar belah kiri itulah. Okey, sekarang kita start servis e-wheeling ni. Bila benda tu dah start, sepatutnya anda nampak lah maklumat-maklumat seperti hostname, lepas tu add-on CPU usage, RAM, semua ni lah. Sekarang anda tekan dekat Open Web UI ni. Jadi di sinilah di mana kita nak sign in menggunakan akaun yang kita register dalam phone kita tadi tu. Anda tekan sign in tu, lepas tu dekat country ni sama, pilih Malaysia, tulis balik Malaysia kat situ. Lepas tu masukkan anda punya email dengan anda punya password semualah. Bila anda dah sign in, sepatutnya anda nampaklah device anda. Kalau anda tak nampak, anda tekan butang refresh kat atas ni. Macam tadi kan kita dah add satu Sonoff S26. Inilah saya punya Sonoff S26 tu. Kalau anda klik dekat device tu nanti, anda akan dapatlah beberapa information tentang dia. Dan sambil tu, anda juga boleh control lah device tu daripada page ni. Anda nak on off dan sebagainya semua boleh. Jadi untuk contoh ni, saya cuma ada satu device. Jadi anda nampak satu ni je lah. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana anda boleh masukkan button kepada dashboard Home Assistant anda supaya anda boleh control benda Sonoff tu. Ini adalah anda punya dashboard lah kalau anda tekan dekat overview ni. Untuk nak edit dashboard ni, tekan butang yang ada 3 dot ni, lepas tu pilih edit dashboard. Jadi sekarang anda boleh edit lah benda-benda yang ada dekat sini. Untuk contoh ni, saya nak add card berjenis button supaya saya boleh control S26 tu. Jadi bila anda tekan add card, dia akan tunjuklah jenis-jenis card yang ada. So jenis-jenis card yang lain ni saya akan tunjukkan dalam video-video yang lain. Sekarang saya tekan yang button ni dulu. Jadi untuk button ni dia akan tanya entity apa yang kita nak control pakai button tu. Dalam senarai ni dia akan bagilah. So antaranya tu adalah kita punya switch S26 tu. Okey, kita pilih switch S26 tu. Untuk yang lain ni kita biar dan kita tekan save. Maka button tu akan keluarlah atas kita punya dashboard ni. Untuk nak save apa yang kita buat tu, tekan butang pangkah ni dan dashboard anda akan di-save lah. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk dekat anda satu error. Kalau anda tekan butang tu, anda akan nampak dia bagi satu error. Dia kata fail to call service, switch turn on apa tu. Dia kata service not found. Okey, jadi kalau kita tekan ni berkali-kali pun benda tu tetap akan ada. So, kita kena perbetulkan error ni dulu. Untuk nak memahami lebih lanjut pasal error tu, anda kena buka dekat bahagian supervisor ni. Lepas tu anda tekan dekat e-wheeling smart home ni. Dekat sini dia dah beritahu dah isu yang pasal error-error tadi tu. So dalam bahagian troubleshooting ni, dia kata untuk nak resolve benda tu, anda kena edit satu file yang nama dia configuration.yaml ataupun YAML ni lah. Okay, so kita nak edit file tu. Jadi untuk nak edit file tu, anda kena buat satu benda dulu. Untuk memudahkan kita edit configuration file dalam Home Assistant ni, anda kena install satu add-on. Okey, pergi dekat belakang ni, lepas tu anda nampak dekat add-on store tu, anda turun dekat bawah, kita nak cari satu benda yang nama dia Visual Code Studio. Turun lagi, ni, dekat bawah ni. Nampak Visual Code Studio? Tekan benda tu. Okey, so sekarang dekat page ni, dia beritahu Visual Code Studio semua apa, tekan install. Apabila installation dah selesai, anda patut nampak semua option ni. Yang start on boot tu kita jangan kacau. Anda cuma kena enable kan show in sidebar yang dekat bawah tu. Anda check benda tu dan sepatutnya dia akan keluar dekat dalam menu belah kiri itulah. Okey, bila benda tu dah selesai, start dia. Anda pergi balik dekat supervisor, lepas tu tekan dekat e-wheeling smart home tu. Okey, anda tengok dekat bahagian troubleshooting yang dia kata kena edit configuration.yml tu. Kan dia kata anda kena copy benda-benda bawah ni, lepas tu edit masuk kat dalam file tu. Okey, copy benda ni semua ni, copy dulu. Lepas tu tekan dekat Visual Studio Code ni.
Kemudian anda akan nampak dashboard Visual Code Studio. So belah kiri ni semua file-file yang kita boleh edit. Kita nak edit configuration.yml ni. Okey, so macam apa yang dia cerita tadi, anda kena paste apa yang di-copy tadi tu dekat bahagian akhir file configuration tu. Jadi apa yang anda buat adalah pergi kepada line yang seterusnya, kemudian pastekan saja semua benda yang anda copy tadi tu. Anda tak payah save file tu sebab dia auto save. Jadi anda sekarang boleh buka menu lain lah. Kalau anda terus ke dashboard anda dan cuba tekan button S26 tu, dia tetap akan keluar error fail to call tu. So anda kena tekan kat supervisor, tekan kat sistem tu, lepas tu restart call tu. Lepas tu tekan restart je lah. Anda akan lost connection sekejap, lepas tu bila semua dah okey, anda boleh buka balik anda punya dashboard dan cuba tekan button tu. Jadi sekarang anda boleh tengok, saya boleh on off e-wheeling tu menggunakan saya punya Home Assistant dashboard. Okey, selesailah sudah cara-cara konfigurasi Home Assistant menggunakan sebuah Raspberry Pi dan juga contoh mudah bagaimana nak integratekan satu smart device Sonoff tu ke dalam Home Assistant tu. Sebenarnya kan, ini adalah hanya satu contoh yang mudah tentang penggunaan Home Assistant ni sebab ada banyak sangat lagi kegunaan dia. Anda boleh buat macam-macam dengan sistem tu, cuma anda kena banyak mencuba. Okey, sambil tu kan, kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut tentang Home Assistant ni, maka saya galakkan anda untuk join satu Facebook group yang bernama Home Assistant Malaysia. Okey, di sana tu, anda boleh tengok contoh-contoh penggunaan Home Assistant ni oleh pengguna lain di negara kita ni. Jadi sambil tu, anda juga bolehlah bertukar-tukar pendapat ke, nak tanya soalan ke tentang penggunaan Home Assistant anda. Jadi sila join group tu. Okey, selain daripada tu juga, saya nak tunjukkan satu projek yang sempoi yang dibuat oleh Encik Zubair Jamal. Beliau telah buat satu video tutorial yang mengajar cara-cara untuk nak buat sistem azan menggunakan Home Assistant dan Amazon Alexa. Jadi sila ke YouTube channel beliau di Zubair Jamal. Okay, saya juga sertakan link untuk ke video beliau tu dalam video description ni. Okey, kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi sekiranya episod ni mendatangkan manfaat pada anda, maka janganlah lupa untuk like dan subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.